Bertolak dari semangat inilah, ucapan-ucapan saya datang daripada semangat ini. Semangat bahawa we are all vulnerable. Let's work together. Semangat bahawa insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Datuk Yang di-Pertua, setahun yang lepas, ketika tarikh ini, kes positif di negara kita 27 Julai tahun 20 ialah 39 kes. Purata mingguan 18 kes. Kematian 124. Jumlah terkumpul 8,943. Katil ICU satu aja pesakit. Setahun yang lepas. 27 Julai 2020. Hari ini sedang kita berbahas angka semalam kes positif 16,000. 39 kes jadi 16,000 kes sehari. Purata mingguan sekarang ialah 15,000. Kematian lebih 8,000. Jumlah kes tercatat lebih 1 juta. Kes aktif 170,000. Ketika kita mengenakan darurat, Datuk Yang di-Pertua, 12 Januari, kes tercatat 2,232. Jumlah kes 138,000. Kes aktif 29,000. Kematian 500 dan ICU 187. Saya bentangkan itu untuk kita memahami perspektif ketika kita bincang tajuk COVID dan tajuk vaksin, sebab dalam pelan strategik Kementerian Kesihatan di bawah tajuk menangani pandemik COVID semasa tempoh darurat melalui sains, data dan kesihatan awam, dia ada 5 pillars. Pillars yang keempat adalah mencapai immunity kelompok, iaitu program vaksinasi. Yang di-Pertua, maka kita pun umumkan proklamasi darurat. 12 Januari 2021. Ini namanya darurat kesihatan. Dan kita tak ada niat lain katanya. Betul-betul nak atasi ujian COVID-19. Yang Berhormat, boleh mencelah sebelum masuk hal darurat ni. Puan Tian. Ya, sila. Terpulang kepada Yang Berhormat. Ya, sila. Boleh tadi Yang Berhormat Menteri telah menyebut bahawa yang mendaftar untuk program imunisasi ataupun vaksinasi ini ialah 61.7% daripada penduduk. Dan adakah ini mereka yang tidak mendaftar ini atas sebab mereka anti vaksin? Bagaimanakah caranya untuk mengatasi kumpulan-kumpulan anti vaksin? Dan bagaimana caranya untuk meningkatkan pendaftaran? Adakah perlu pendaftaran automatik kepada baki yang belum mendaftar? Ataupun mereka tak perlu daftar, hanya walk in ke pusat-pusat PPV? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya di Pontian. Saya baru sikit tadi bercakap dengan Pegawai Perubatan, Kulem dan Bandar Baru. Okay. Pendaftaran sekarang dibuat secara panggilan telefon atau masuk dalam laman web atau dalam MySejahtera. Okay. Tetapi Datuk Yang Betul, sudah tentu di sana ada segmen masyarakat yang mengalami perkara yang kita sebut sebagai lack of technology savviness. Itu ada. Itu tetap ada. Saya ingat sahabat saya dari Kota Raja bagi tahu kakak dia yang tinggal di Greek. Kalau dia balik rumah kakak dia nak kena 8 km bergerak ke Bandar Greek baru dapat siaran. Kat situ kalau nak diharapkan mereka daftar MySejahtera memang tak dapat. Ya, alhamdulillah ketika Kota Raja sempat membuat
pertemuan dengan Kebawah Duli Tuanku pada 9 Jun disampaikan perkara itu. Dan tak lama lepas itu satu kampung tu dapat vaksin. Alhamdulillah. Itu pun satu cara jugalah. Tapi saya setuju dengan Puan Tian. Selesai daripada sasaran pendaftaran akan ada segmen kerana skeptism, kerana tak kuasai teknologi, tak dapat akses kepada infra. Terutama dalam rekod ini yang Berhormat Menteri saya dapati Kelantan dan Sabah. Itu agak ketara dalam konteks ini. Data menunjukkan begitu. Yang Berhormat Menteri, saya sebut tadi bahawa sebelum daripada pandemik COVID, negara kita diiktiraf oleh WHO dalam Global Health Security Index nombor 3 di Asia dari segi keupayaan memberikan khidmat kesihatan kepada rakyat. Nombor 3. Di peringkat dunia nombor 18 daripada 195 negara. Tak terbayang oleh kita, kira-kira lebih setahun yang lepas, bila kita didatangi oleh COVID-19 ini, stres test terhadap sistem kesihatan negara begitu teruji sekali. Hampir kolaps satu ketika. Dan ketika ini, kerajaan mengambil sikap bahawa kita perlu laksanakan darurat. Proklamasi diperolehi melalui 1501 Perlembagaan Persekutuan. Mesti perkenan Yang di-Pertuan Agong. 1502 lahirlah ordinan. 1503 pula adalah penarikan darurat itu. 1507 pula ordinan kalau tak terbatal 6 bulan berikutnya masih diguna pakai. Jatuhan kuasa khas dilantik untuk menasihati agung Fasal 2 ordinan darurat ini. Saya, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Seremban ikut menganggotai. Tugasnya satu, menasihati Yang di-Pertuan Agong, peneruskan atau menamatkan darurat. 7 kali kami buat mesyuarat, 2 laporan telah disampaikan kepada Duli Tuanku, dan kami tak terbayang 26 hari bulan Menteri dari Kota Baru secara unilateral membuat pengumuman tentang pembatalan. Lebih keliru bila sahabat saya dari Keteres malam menyebut itu baru proses. Keliru sebab apa? 2 menteri hadir dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang sama 21 Julai, satu secara afirmatif sebut dalam Dewan. Listen to me, katanya. Listen to me. Disebut dengan jelas tentang status proklamasi darurat dan semua ordinan darurat dibatalkan. Sementara sahabat saya di Keteres yang saya cenderung bersetuju dengannya bahawa proses sedang berlaku. Sebab itu, saya tak fikir keadaan ini harus dibiarkan. Satu clarity mesti dicapai dalam perkara ini. Kalau Isnin, Isninlah. Sebab perkara ini sangat mudah. Datuk Yang di-Pertua, saya juga sempat meneliti bahawa darurat bukan ubatnya untuk mengatasi masalah pandemik. Sepanjang darurat ini, sepanjang pandemik COVID ini berlaku, Datuk Yang di-Pertua, semua kajian data analytics dan literature survey mendapati terdapat lebih 65,000 COVID-related publication. 65,000. Sejak COVID melanda, penerbitan dan kajian dan tulisan yang kredibel, jumlahnya 65,000. Tak ada satu pun yang merujuk bahawa darurat adalah ubat kepada mengatasi pandemik COVID. Tak ada satu pun tulis. Tak ada. Kita dah salah prescribe ubat rupanya. Dan di negara kita, para penyelidik telah menulis 750 kertas penulisan tentang COVID. Dan tak ada satu pun tulis tentang kebaikan ataupun darurat dan kaitannya dengan pandemik COVID. Tak ada. Jadi persoalannya apakah darurat itu berkesan? Penjelasan. Semua data mengatakan tidak. Zero. Penjelasan, Wabi. Tuaran, silakan.